Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So dalam video ini saya akan memberi penjelasan tutorial bagaimana cara untuk kita nak menggunakan PSpice Simulation Software untuk tujuan analisis AC circuit. Okay, so let's say kita ada satu circuit, yang load kita adalah R dan L, dan juga input kita AC komponen lah, VSIN, sinusoidal voltage. Okay, so kita nak analyze circuit ni untuk kita dapatkan berapa voltage waveform, bagaimana waveform voltage source dan juga total current. Okay, total current kita di sini adalah sama juga dengan current yang flow kepada load kita R dan juga L. Okay, kalau kita dekat sini, ni adalah basic yang telah awak semua belajar dalam EC1 dan EC2. Okay, di mana kita punya impedance ni adalah R plus JXL, dan XL ni adalah reactance dan R ni adalah resistance. So jangan kata lupa lah untuk dapatkan XL ni. Macam mana cara untuk dapatkan XL? XL is equal to 2 pi FL. Okay, jadi dalam kita punya circuit construction di dalam PSpice nanti, kita tak letakkan kita punya nilai induktor kita dalam XL, tapi kita letakkan nilai actual dia dalam unit Henry. Okay, so kita start untuk kita construct circuit ni dulu. Saya menggunakan PSpice software, PSpice student. So kepada mereka yang masih belum ada software ni, nanti saya akan share dia punya installer. Okay, kita pergi ke PSpice student dan juga schematic. Okay, so kita ada PSpice software simulation. So untuk kita start simulation, kita perlu ada circuit. Okay, kita mempandukan kepada contoh, contoh circuit yang kita ada di sini. Okay, so kita perlu ada resistor, inductor dan juga supply. So kita pergi ke draw, create new part, kita ambil R sebagai resistor. Okay, R kita place, kemudian inductor L place, dan kita punya input V sinusoidal. Okay, VSIN place, kemudian jangan lupa letak ground GND. Kita pilih GND earth place. Okay, close, escape. Okay, so sekarang ni saya besarkan dulu. Sekarang kita dah ada semua komponen dan masa untuk kita buat connection. Okay, yang ini kita boleh rotate control R. Okay, control R. Susun dulu. Okay, so kita draw wire. Okay, buat sambungan dulu. Okay, so selepas buat sambungan, kita set up kita punya nilai-nilai rating untuk komponen kita. So, untuk R saya gunakan nilai 1K. Okay, untuk R saya gunakan nilai 1K. Untuk inductor, okay, saya gunakan nilai 2.83. Tak perlu unit pun tak apa, 2.83. Kemudian kita punya input source, double click, DC kita kosong. Okay, V off kita kosong. Amplitude kita, okay, untuk kita punya input, basic equation kita kan untuk sinusoidal Vm sin theta kan. Okay, jadi Vm kita adalah amplitude. So dia perlukan berapa amplitude kita. Dalam lab sheet dia kata 240 volt RMS 50 Hz. Yang itu adalah RMS value. So awak tak boleh masukkan 240 directly ke dalam ni. Awak kena convert 240 ke dalam amplitude. So cara conversion dia adalah V RMS equal to V amplitude divided by 1.
Jadi kita nak dapatkan amplitude daripada 240 RMS equal to 240 multiplied by 1. So kita dapat 339.41. Frekuensi, jangan lupa frekuensi kita 50. Save dan OK. So kita dah set up semua. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan berapa nilai active power, reactive power dan juga apparent power dan juga power factor. Okay, basic equation untuk kesemua jenis power tu adalah P active power equal to VI cos theta, Q equal to VI sin theta, dan S kita just dapatkan maklumat P dengan Q, kita boleh dapat apparent power, dan power factor kita boleh dapatkan dengan dapatkan nilai theta saja. Kita dah boleh dapatkan power factor dengan cos theta, ataupun kita dah dapat P dan juga S, kita just divide P divide by S, kita boleh dapat power factor. Okay, di sini V dengan I kita ni adalah dalam RMS value, bukannya dalam peak value. So bermaksud waveform yang kita dapat dalam simulation V dan juga I waveform kita kena convert ke dalam RMS value, baru kita boleh dapat berapa V dengan I kita. Okay, untuk theta ni adalah angle di antara V dan juga I waveform. Okay, waveform sebelum kita convert ke dalam RMS. So kita kena dapatkan berapa time delay di antara waveform V dan juga waveform I. Daripada time delay yang kita dapat, kita convert ke dalam degree, then kita akan dapat value theta. Okay, cara dia, kita perlukan maklumat V dengan I kan. So kita kena guna V marker pada V source dan juga I marker pada mana-manalah komponen, sebabkan kita punya komponen dalam series Okay. Kemudian sebelum kita lakukan simulation, pastikan kita analyze dan kita set up, dan pastikan kita enable dulu transient dan kita ubah final time 0.1. Final time ni bermaksud kita punya simulation time. So simulation time kalau kita letak 0.1 second, bermaksud simulation proses akan tamat sehingga 0.1 second lah. Okay, nanti kita akan lihat Okay, close dan pastikan kita save dulu kita punya circuit. Okay, so sekarang dah ready for simulation. Kita klik simulate dan sistem akan automatically writing the netlist dan satu window baru akan pop up. So kat sini lah kita punya waveform keluar. So kat sini kita nampak waveform, dua jenis waveform disebabkan oleh dua probe yang kita gunakan, iaitu V dan juga I. Okay, dan sekarang ni dua waveform dalam satu faksi dan kita tak nampak bagaimana rupa bentuk waveform I. Takkan kita punya waveform I dalam straight line kan? Tak mungkin sebab kita punya circuit dalam AC. So supposedly dalam sinusoidal. Jadi kita perlu add plot untuk kita keluarkan faksi yang baru, dan kita trace untuk kita keluarkan R1 kita ke dalam graph axis yang baru. Okay, klik pada IR1, pastikan trace expression ni sama dengan expression yang di sini. Klik OK dan kita dapat drag. Okay, kita drag waveform IR1 dalam figure ni ke dalam figure ni, dan yang ini kita boleh delete. Tekan bagi merah dan tekan button delete. Okay, so sekarang ni kita dapat dua waveform, iaitu V dan juga I. So sekarang ni macam mana kita nak dapatkan theta. Theta seperti saya cakap tadi, theta adalah angle different di antara waveform V dan juga I. Okay, daripada sini korang boleh google bagaimana kita nak tahu berapa shift delay di antara dua waveform ni. Okay, kita lihat kat sini kita ada part C0, Okay, kita lihat line yang intersect pada part C0. Contohnya line ini merah ni intersect pada part C0 dan line hijau ni yang intersect pada part C0. So kita ambil perbezaan di antara ni dengan ni.
Okay, point sini dan juga point sini. Ataupun kita boleh ambil point sini dan juga point sini. Okay, so bagaimana kita nak tahu berapa nilai pada point sini dan juga point sini? Kita klik pada sini, toggle cursor. Okay, dan kita klik pada cursor slope. Dan kita boleh klik and drag sampai point yang kita nak. Contoh kita nak point sini. Okay, kemudian kita tekan mark label. So kita tekan, kita akan dapat koordinat lah. Okay, ni koordinat faksi X dan juga faksi Y. Okay, so sekarang ni yang kita nak adalah berapa time delay kan, shift time dia. So kita perlukan maklumat ini sahaja sebenarnya. Maknanya di point kat sini dia berlaku pada time 12.377 millisecond. Okay. Kemudian untuk waveform yang bawah ni kita klik dan kita klik sini balik cursor slope. Okay. Kalau tak keluar kena klik banyak kali lah. Ataupun cuba jaya je lah. Okay. Okay, dah keluar. So kita drag sampai faksi yang kita nak sini. Dan kita tekan mark label. So dia akan keluar. Okay, so sekarang ni nampak tak? Di point sini berlaku pada 12.37 millisecond, manakala point sini berlaku pada 10 millisecond. So perbezaan di antara point ni dengan point ni adalah 2.37 millisecond. Jadi 2.37 millisecond kita convert ke dalam bentuk degree. Okay, bila kita convert pada degree, kita gunakan equation yang saya dah share di dalam lab sheet, iaitu 2.37 millisecond bahagikan dengan tempoh time period. Time period untuk 50 Hz adalah equal to 20 millisecond. So 2.377 millisecond bahagikan dengan 20 millisecond darabkan dengan 1 cycle dalam degree 360 degree. So kita akan dapat theta. Okay, dan kita dah dapat theta, bermaksud kita dah selesaikan untuk yang ini, theta ni. Okay, kita dah dapat theta ni. So kita nak dapatkan berapa maklumat V dengan I ni. Waveform yang kita dapat ni, ini belum lagi maklumat yang kita cari. Yang ini adalah sinusoidal waveform yang ada information berkenaan dengan magnitude of peak to peak. Belum lagi RMS. Jadi kita perlu dapatkan RMS value. Okay, untuk dapatkan RMS value, okay, kita just add plot dan juga trace. Okay, sekarang ni kita nak RMS value untuk waveform I dan juga RMS value untuk waveform V. So kita pergi ke bahagian function macros ni, kita cari RMS. Klik RMS dan dia ada kurungan kan. Dalam kurungan ni kita pilih IR1. Okay, so bermaksud nilai RMS R1 ni bermaksud adalah bermaksud kita akan hasilkan waveform IR1 dalam RMS value. Okay, so dalam kita punya solution kita perlukan V darab dengan I. Jadi kita perlukan lagi satu, iaitu darab shift star darab dengan RMS V. Okay, RMS V plus yang ini. Dan kita klik OK. So kita dapat another waveform lah, tapi bukan dalam bentuk sinusoidal. So this is the actual magnitude, okay, of V multiply I. Okay, so ini dah dia punya actual V kali dengan I. So sebenarnya kita boleh keluarkan interpret, tapi yang ini saya nak short form. Saya nak terus darab I dengan V. So kita dapat, macam mana kita nak tahu berapa nilai kat sini? Klik sini dan kita klik pada cursor peak. Dan kita drag lah. Kita nak yang mana? Okay, pastikan yang hujung-hujung ni sebenarnya adalah the more accurate value lah kat sini. Okay, sebab apa? Di sini adalah kawasan transient. So dia ada oscillate
dan dia ada beberapa second untuk dia capai steady state. So kita akan ambil value yang di kawasan steady state lah. Okay. So nilai dia adalah 42. Okay, 42 watt V kali dengan I. Okay, nilai 42 ni yang kita masuk substitute ke dalam equation ni. 42 cos dengan theta yang kita dapatkan tadi. So kita dapatlah solution untuk P, kita dapat solution untuk Q. So kita boleh dapatkan solution untuk S. Okay, dan juga power factor of the circuit. So sebab kita tak tahu nilai theta, dan kita sebenarnya boleh gunakan solution yang lain, iaitu dengan P divided by S. Okay. So itulah saja cara dia untuk kita nak analyze. Untuk case nak dapatkan berapa nilai total power untuk circuit ni. Okay, jadi korang boleh teruskan untuk membuat circuit yang lain, iaitu series and parallel contohnya, ataupun parallel load. Nah, okay, dan selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.